Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pensyarah Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya Wan Amirul Mukmin bin Wan Zaruzi dengan nombor matrik A175537. InsyaAllah saya akan membentangkan satu artikel di bawah tajuk Pengurusan Harta Pusaka di Wasiah Syok Berhad. Kajian saya ini diselia oleh Dr. Muhammad Zamro bin Muda. Baiklah, pertama sekali kita pergi kepada pengenalan bagi kajian ini. Sedikit pengenalan bagi kajian ini, Islam telah menggariskan kaedah yang lengkap bagaimana cara untuk menguruskan harta pusaka si mati bermula dengan apa yang perlu diselesaikan dengan menggunakan harta pusaka si mati seperti hutang, wasiat ataupun hibah. Kemudian, siapa yang layak untuk mewarisi serta berapa jumlah yang sepatutnya dapat diwarisi oleh setiap ahli waris. Islam memberikan hak kepada setiap orang yang layak dengan adil tanpa diskriminasi sama ada lelaki atau perempuan, juga tua ataupun muda. Walaupun sudah terdapat kaedah yang sempurna dalam menguruskan harta pusaka dalam Islam, namun masih terdapat banyak konflik dalam isu yang melibatkan pembahagian harta pusaka. Jadi, kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji kaedah pengurusan harta pusaka yang diamalkan di Wasiah Syok Berhad. Seterusnya kita pergi kepada permasalahan kajian. Permasalahan pertama adalah ketidakfahaman masyarakat tentang peranan dan fungsi Wasiah Syok Berhad dalam menjalankan tanggungjawab amanah kepada masyarakat. Manakala permasalahan kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat berkaitan prosedur pengurusan harta pusaka di Wasiah Syok Berhad. Seterusnya, objektif bagi kajian ini yang pertama adalah untuk mengkaji peranan dan fungsi Wasiah Syok Berhad dalam menjalankan tanggungjawab amanah kepada masyarakat. Dan objektif kedua adalah untuk mengenal pasti prosedur pengurusan harta pusaka yang diamalkan di Wasiah Syok Berhad. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana temubual dilakukan melibatkan individu yang terlibat secara langsung dalam pengurusan harta pusaka di Wasiah Syok Berhad. Dan analisis kandungan dilakukan melibatkan buku, artikel, kajian terdahulu, kerata akhbar dan laman sesawang rasmi Wasiah Syok Berhad itu sendiri. Seterusnya, untuk tinjauan literatur, beberapa kajian terdahulu telah dirujuk, antaranya seperti yang ditulis oleh Ku Aminah binti Tuan Ibrahim dengan tajuk Pentadbiran Harta Pusaka Islam, Prosedur Pembahagian dan Amalan di Amanah Raya Berhad. Seterusnya, Adilah Muhammad Safai dengan tajuk Kepelbagaian Produk Hibah sebagai Instrumen Perancangan Harta, Sorotan Literatur. Yang ketiga, Siti Aisyah Hassan dan Rusna Dewi Abdul Rashid dengan tajuk The Legal Rights and Duties of Administrators and Executors of Deceased Muslims Property in Malaysia. Seterusnya, Azah Awang Kecil dengan tajuk Kuasa-Kuasa Amanah Raya Berhad, Kajian terhadap pengurusan harta orang-orang Islam. Dan yang terakhir, Muhammad Zainuddin Wan Yusof, Luqman Haji Abdullah dan Nurul Huda Ahmad Zaki dengan tajuk Pentadbiran Undang-Undang Harta Pusaka Mu'allaf di Malaysia, satu sorotan literatur. Dan sebagai kesimpulan, kita semua akan melalui fasa di mana kita akan terlibat dengan proses pengurusan harta pusaka. Jadi tidak dapat tidak, kita perlu tahu serba sedikit tentang prosedur dan proses yang perlu dilaksanakan berkaitan harta pusaka. Paling tidak, kita perlu tahu di mana tempat yang boleh dirujuk berkaitan harta pusaka. Wasiah Syok Berhad merupakan salah satu syarikat amanah yang menawarkan perkhidmatan, perancangan dan pengurusan harta pusaka. Wasiah Syok Berhad mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perancangan dan pengurusan harta pusaka. Jadi, umat Islam di Malaysia wajarlah menggunakan kesempatan dan peluang yang ada untuk menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan Wasiah Syok Berhad. Tuntasnya, perancangan dan pengurusan harta pusaka di Malaysia perlu diberi perhatian yang lebih bagi mengangkat industri ini dengan lebih tinggi sekaligus
memastikan lebih banyak kes-kes harta pusaka yang tertunggak dan yang baru dapat diselesaikan. Sekadar itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.